Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa' wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dilalata ala al khair li ibtigha'i awjillahi wa mardati wa qurbi wa sawabi amin. Okey, insya-Allah hari ini kita akan sambung kelas kita untuk yang ni lah untuk habiskan ni. Dan insya-Allah tengok Bayin isnaini min fawaidi. Bayin terangkan, jelaskan isnaini dua perkara min daripada fawaidin faedah-faedah. Iza apabila nazara melihat engkau melihat asyahsun seseorang ila kepada man sesiapa asfala lebih rendah minhu darinya fil amwali daripada sudut harta wal khuluki dan rupa paras kan apa yang berlaku Nabi suruh ya rada binikmatillah redha dengan nikmat Allah pada kita fayashkur maka bersyukurlah fayashkur maka bersyukurlah itu yang pertama. Itu yang Nabi kita ajar apabila kita membandingkan diri kalau kita rasa kita kurang tengok orang yang bawah daripada kita supaya apa menimbulkan rasa redha dengan nikmat Allah dan menimbulkan rasa syukur pada Allah Taala. Itu sebab tu kita jangan rasa rendah. Kita kena pandang ke arah kita kepandang orang yang lebih rendah daripada kita. Itu macam tu. Adapun adapun kalau kita nak kita memandang macam mana kita nak memandang atas pula bila kita nak berusaha kita kena pandang orang kat atas. Pasal apa? Kalau orang tu yang atas tu boleh kenapa kita tak boleh? Kena macam tu lah. Dia kena macam tu. Lepas tu seterusnya bayin yang kedua yusallimu qada'ahu menerima qada'ahu ketetapannya Allah Taala fayusbir maka bersabarlah. Maka hendaklah kita bersabar. Kita tak ada orang yang kita nak boleh pandang bawah. Semua sepetanya nasib dia dengan kita. So macam mana kita hendaklah disuruh terima apa yang berlaku pada kita tu dan bersabar. Apa maksud bersabar? Yang ni orang tak faham bab bersabar ni. Kata guru saya Syekh Abdul Qadir Jilani disebut sabar ni ialah tidak menceritakan apa yang berlaku pada kita kepada manusia kan. Sabar ni apa? Dia tak menceritakan apa yang berlaku pada dia pada manusia. Tapi dia cerita pada siapa? Dia cerita hanya pada Allah. Tu. Itu masuk sabar. Kalau dia duk cerita kan kalau duk cerita dalam Facebook, cerita dalam WhatsApp, apa semua itu bukan sabar. Itu tak sabar namanya. Kan? Itu tak sabar. Itu tak kira sabar. Itu bukan maksud sabar. Sebab apa? Kalau kita faham, nak kena fahamkan sabar hanya itulah. Kalau dia sabar dia hanya cerita masalah dia pada Allah. Sebab apa? Wallahu khairul hafizah wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah itulah sebaik-baik penjaga dan dia lah maha pengasih ni lagi maha arhamur rahimin. And maha belas kasih lagi maha pengasih sayang kan. Itu kita kena faham tu. Kan? Jadi dia bagi ujian pasal apa? Pasal dia nak kita dia nak kita tu cerita dekat dia balik. Kan? Dia bagi ujian dan dia nak cerita dia nak kita bercerita pada dia. Pasal apa?
Pasalnya dia nak kita. Dia pasal mungkin kita tu dah lupa pada dia. Kan. Itu masuk sabar kan. Saya tak ingat ada satu kata tu baguslah kan dia kata kan. Bila kena ujian, uh, apa nama lupa dah, nanti kalau saya ingat nanti saya bagi tahu lah. Okey. Okey, seterusnya bayin an-natijah min amraini, terangkan dua natijah, dua hasil min daripada al-amraini, dua perkara al-atiyataini yang berikut. Apa dia? Apa kesan ni? Yang pertama, dia ada dua keadaan kat situ. Okey, saya rujuk pada ni. Okey. Dia ada dua keadaan. Yang ni keadaan pertama, yang ni keadaan kedua. Nampak tak saya punya anak panah ni? Ni keadaan pertama, ni keadaan kedua. Nampak tak? Okey, jadi nampak tu tengok yang zuru syahsun ila man asfala minhu fi khalqi. Ni dia khususkan pada rupa paras. Dia khususkan pada rupa paras ni fiddin, pada pada agama. Dia kata apa? Melihat seseorang daripada rupa paras, orang yang lebih rendah daripada kita daripada sudut rupa paras. Yang lagi satu yang rendah daripada kita daripada sudut seorang yang tinggi daripada kita daripada sudut agama. Apa yang kita buat? Ni dua keadaan. Tengok Kalau keadaan ni yang pertama ni redha binikmatillahi wa yusallimu qada'ahu. Redha dengan nikmat Allah dan menerima ketetapan dia. Kan? Kan? Lepas tu yang kedua, jika kita tengok orang tu lebih daripada kita daripada urusan agama, apa kita kena buat? Al-iqtida'u bih. Kita kena mencontohi dia. Bahkan kita kena ada perasaan namanya ada satu ghibtah. Ghibtah ni terjemahnya hasad. Hasad. Bahasa Arab dia dia ada tiga. Yang maksud maksud dengki. Hasad, lepas tu ghibtah, lepas tu ada lagi satu saya lupa. Kan? Dalam bahasa Arab ada tiga. Ada pun ghibtah ni apa? Kita dengki kat dia tapi kita ni tak ada rasa nak menjatuhkan dia. Tak nak nikmat tu, kita tak ada rasa dan perasaan kita nak orang nikmat tu hilang daripada kita, nikmat orang tu hilang daripada dia. Tak, itu masuk ghibtah. Ada lagi satu yang tu saya lupa bahasa Arab dia apa. Dia dengki kat orang tu dapat nikmat macam tu. Lepas tu apa yang berlaku, dia nak orang tu terus dapat nikmat dan dia nak juga dapat nikmat yang sama. Itu ada lagi satu. Nanti saya cari balik. Apa yang ni. Kan? Hasad tu memang dilarang lah. Sebab hasad ni apa? Dia nak nikmat yang ada pada saudara dia tu hilang daripada dia dan dia pun kalau istilahnya kalau aku tak dapat, dia pun tak dapat. Bahasa dia macam tu. Tu hasad. Itu maksudnya hasad. Okey. Tapi yang disuruh hanya ghibtah dengan ada lagi satu tu. Itu tak ada masalah. Okey. Ini dua keadaan lah. Okey, dan yang seterusnya bayin isnaini, terangkan dua perkara man faddala qana'u. Apa yang sesiapa yang dilebihkan qana'ah akan sifat qana'ah. Qana'ah ni apa? Sifat berpada-pada dengan apa yang ada. An yasirin daripada kesenangan. Kan? Terangkan dua kelebihan. Sesiapa yang diberikan kelebihan sifat qanaah daripada perkaranya menyenangkan. Okey. Apa dia? Dia kata asyukru ala ni'amillah. Mesti bersyukur atas nikmat Allah. La yahtakiru. Tidak melampau, tidak boros, tidak apa terjemah yahtakiru ni? Tidak menderhakai, bukan derhaka, menghina. Menghina. Bukan menghina. Yahtakiru ni maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan melampaui batas, salah. Lupa lama dah tak terjemah ni, lupa dah. Kerekut. Tamak. Ya, betul.
tidak tamak. Yahtakiru, tidak tamak. Nikmatillah, terhadap nikmat Allah, wala yantakisuha, dan tidak apa, dan tidak tidak bukan membazir, tidak menghargainya lah, buat macam tu. Maksudnya kalau kita ada, kalau kita faham benda ni, kita tak ni, kita akan ada sifat qanaah lah. Kita tak kita tak kita tak, yang sikit disyukuri. Yang sikit disyukuri. Kalau lebih apa? Tidak boros. Tidak boros ataupun tidak melampau. Yang tu. Itu kita kena ajar diri kita dengan sifat qanaah. Sebab tu kenalah hadir kelas-kelas yang mengajar kan. Mengajar berkaitan dengan membetulkan akhlak ni. Kan, membetulkan akhlak. Kita ni kan suka dengan sesuatu yang bombastik kan. Tapi benda-benda yang fundamental, yang asas ni kita buat tak tahu je kan. Kita tengok pada orang yang ngajar tu, dia ngajar tak sedap apa semua. Padahal yang perlu dilihat tu ialah isi tu. Isi tu. Tapi saya lah, kalau nisbah saya lebih suka ngaji dengan orang yang ngajar. Kalau fiqh dengan tauhid, saya suka orang mengajar. Ya, kalau fiqh saya suka orang yang mengajar tu bukan menyimbang. Kan? Dia ngajar fundamental, dan dia ngajar semua isi. Dia tak ada yang gelak-gelak bercerita banyak, tak. Kan? Kalau bercerita tu hanya just nak menguatkan kefahaman kita saja. Bukan bercerita kan, manjang kan. Saya tak berapa nak minat. Bukan zaman saya lah. Nak belajar masuk kelas tu nak gelak-gelak kan. Dan saya pun ngajar pun tak berapa suka nak gelak-gelak ni. Kadang-kadang je. Sebab saya terkesan dengan guru-guru saya. Guru-guru saya semua mengajar macam tu. Sejak daripada Mesir. Sebab daripada saya duduk sekolah menengah sampai ke balik Mesir. Ke Mesir, lepas tu balik Mesir. Macam tu lah. Kalau pergi kelas, saya cari guru-guru yang macam tu. Saya tak suka menghabiskan masa saya dengan guru yang tu menyembang-nyembang kan. Kalau orang pergi masjid, dia suka mendengar je. Saya bukan macam tu. Kalau saya tak tahulah hampau macam mana kan. Tapi saya lebih suka kelas tu. Bila saya ni, saya dapat banyak poin yang saya boleh dapat. Kan. Banyak poin yang saya boleh dapat. Macam contoh malam tadi saya pergi kelas dengan Syekh Nuruddin. Malam tadi saya pergi jumpa Syekh Nuruddin kan. Syekh Nuruddin. Dia cakap je sekejap je. Dia cakap dalam 15 minit kan. Dia cakap dalam 15 minit. Masya Allah, tabarakallah. Banyak yang saya dapat. Kan. Dia cakap sikit. Tapi bayangkanlah. Benda tu benda besar kan. Macam dia kata malam tadi ceramah tausiah ambang kemerdekaan kan. Jadi ceritanya, kita kena share pesan dengan kita apa? Share pesan dengan kita ni tak usah menunding jari kat orang. Kan? Tak usah menunding jari dengan orang. COVID ni bukan salah orang yang siapa-siapa. Orang yang tak cucuk ke, keluarga kilang ke apa. Mungkin salah kita. Mungkin salah kita. Salah kita apa? Kita yang buat dosa. Allah jatuhkan bala tu mungkin sebab kita. Allah turunkan bala ni mungkin sebab kita. Allah tak angkat lagi bala ni mungkin sebab kita. Allahu'alam. Okay, cukup. Lepas tu kita terus pada seterusnya. Isyrah bi uslubika. Syarahkan dengan uslub engkau. Antori kotin. Tentang jalan. Tahalluki ala rida. Berakhlak dengan sifat reda. Bini amillah, dengan nikmat Allah Ta'ala. Ini. Macam mana kita nak berakhlak dengan reda dengan nikmat Allah Ta'ala. Sebenarnya kalau kita faham boleh, ni soalan kebat lah. Boleh buat ayat sendiri. Boleh buat ayat sendiri. Jadi kita faham apa? Okay. Antaranya dia bagi contoh, penulis kita ni bagi contoh, Ustaz saya ni bagi contoh, dia kata apa? Alaina an nanzura ila man dunana. Atas kita, alaina an nanzura, melihat, ila kepada, man sesiapa, dunana bukan selain diri kita, fil malin pada harta, wa suratin dan rupa paras, likai supaya nashkuru kita bersyukur, kullu nikmatillah setiap nikmat Allah Ta'ala alaina atas kita. Itu maksud dia.
Jadi kita nak datangkan redha ni apa? Redha ni mudah cerita redha ni ta'manina fil qalbi. Kan? Dia adalah perasaan tenang dalam hati. Bukan semua orang nak dapat. Bukan semua orang dapat perasaan redha bila kena ujian ni. Tapi bila dapat nikmat, redha sangat kan. Tapi bila kena ujian tak redha. Susah kan. Susah ni kan. Benda ni zaman sekarang ni kita boleh lah nyembang kan. Kena buat gini kan. Tapi bila kena dekat kita pun tak boleh bertentu lagi boleh buat kan. Bertentu lagi boleh buat. Bayangkan contohlah kan dulu kan. Boleh tak saya ambil masa 5 minit cerita. Dulu kan. Dulu kita belajar saja kan bab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bab pengurusan jenazah apa semua kan. Tapi bayangkan apabila keadaan itu berlaku pada kita belum tentu boleh buat. Contoh saya lah, arwah ayah saya meninggal pada saya umur saya tingkatan 4. Masa tu saya ingat lagi waktu tu saya kelas tambahan petang dengan ustaz ustaz saya kelas tambahan sorof. Saya buat kelas kami nak periksa masa tu tingkatan 4 nak periksa Pak Sanawi lah kan. Pak Sanawi. Jadi kelas tu tiba-tiba mak saya datang dia kata entah daripada mana saya tak tahu. Lepas tu nangis-nangis mata merah, tudung dah basah apa semua. Mak saya kata apa, jom balik kampung. Tiba-tiba kan. Mak saya balik daripada pejabat pergi pejabat dia kata nak bawa balik apa semua kan. Bawa lah balik saya pun tak tahu apa benda-benda. Lepas tu rupanya balik kampung arwah saya masa tu dia bawa balik daripada berubat kan. Bawa balik apa semua. Okey tak apalah. Besok nak ceritanya saya balik tu petang Khamis. Petang Khamis pun kan puasa pun buka dah puasa pun semua. Lepas tu maghrib tu nampaklah ayah saya sakit kan. Muntah-muntah, makan sikit muntah kan. Lepas tu badan dia yang kerah dulunya tegap dulu. Yalah tentera bekas tentera mekanik apa semua badan tegak lah. Tinggi kan. Tengok saya pegang badan dah lembut kan. Dah lembut. Lepas tu apa yang berlaku? Tak apalah mak saya kata saya pun bila dia muntah saya basuh muntah dia apa semua, ambilkan air dia, buatkan air sirap yang dia suka kan. Makan je muntah, minum pun muntah kan. Jadi apa nak berlaku, saya buatlah apa yang patut, khidmat dengan dia apa yang patut. Okey, masa tu tak tahu lagi dia nak pergi. Lepas tu nak jadi cerita besok tu bawa arwah ayah saya pergi berubat lagi, berubat kampung. Nak jadi cerita lebih kurang pukul 11 12 berubat tu dia dah nazak. Dah nazak masa tu kita terkedu. Waktu tu kita terkedu. Nak buat apa kan, kita terkedu. Kan mengajar ayah sendiri mengucap kita tahu dah macam mana kalau orang dah nafas macam ni. Kita tahu dah yang itu nazak kan. Kita waktu pada ketika itu kita kena buat apa? Yang kita kena buat ialah apa? Ajarkan kalimah syahadah. Waktu tu saya tak mampu buat. Alhamdulillah ada orang dekat sebelah saya yang ajar kan. So ada orang sebelah saya yang mengajarkannya. Jadi nak ceritanya apa? Kita kena ingat sesuatu lah. Kita kena ingat kadang-kadang teori ni dia tak boleh belajar ni bagus. Tapi lebih besar ialah pengamalan. Macam mana kita nak mengamalkan? Sebab tu kalau sekolah zaman saya lah kan. Kami ni disuruh sangat pergi sembahyang jenazah. Pergi talqin, pergi hantar jenazah sampai ke kubur kan. Lepas tu dengar talqin apa semua kan. Hatta orang bila ada guru-guru kami yang nazak, kami disuruh pergi kan bacakan surah Yasin apa semua. Supaya apa? Supaya kami ni ada tahu apa nak buat bila kita berada di tempat tersebut. Itu contohlah kan. Itu zaman saya punya pendidikan lah di sekolah Mahat At-Tabi'ah Al-Islamiah Batu Lapan Jalan Terung. Yang itu kami diajar. Guru-guru kami ajar macam tu. So nak ceritanya sama juga dengan redha ni. Waktu tu macam mana saya nak mengajar diri saya redha? Susah. Kan? Tapi apa yang berlaku sebab kita
kita dah ada pengalaman ni, pengalaman yang macam tu diuji dengan macam-macam tu kan. Jadi apa yang berlaku, kita bukannya maksudnya kita ni keras sangat ataupun kita ni power tak. Tapi Allah bab redha ni Allah yang bagi kat kita. Allah boleh bagi kat kita. Jadi kita kena buat apa? Kita kena minta. Kita kena minta agar Allah kurniakan aku sifat redha atas setiap apa yang Allah kurniakan pada kita. Baik yang namanya hujan, baik yang namanya nikmat. Dan kita kena ingatlah dalam fikiran kita bahawasanya nikmat tu juga adalah ujian. Allahu a'lam. Seterusnya, bayin isnaini min asbabi. Terangkan dua min daripada asbabi, sebab-sebab nahyur rasul, melarang rasul sallallahu alaihi wasallam an izdira'i. Boros, boros. Ataupun bahasanya, bahasa apa yang sesuai izdira'. Cuba buka kamus. Izdira' ni terjemah apa yang sedap? Izdira'. Penghinaan. Menghina Okey, baik. Izdira' ni'ami. Menghina nikmat wa ihtiqari, dan memboros tentang kepada nikmat kan, ataupun mendustai nikmat kat sini. Yuaddi ila adamur rida, membawa kepada adamur rida, tidak reda, bima qassamallah, dengan apanya Allah telah bahagikan, wal hasadi, dan akan bersifat dengan hasad. Itu satulah, sebab tu kita kena ajar reda pada diri kita. Yusabbibu adamu, menyebabkan tidak, taslimu, terima, liqada ilah, qada, ketentuan Allah Ta'ala. Itu kita kena faham lah tu. Okey, itu kena faham dua perkara ini. Okey, sebab tu kena ajar diri kita reda kan. Tapi kalau ustaz, kalau macam tu ustaz, kalau kami fail, kena reda lah. Kena reda. Tapi reda tu kita kena ni lah. Reda itu kita perlu perlu sertakan dengan perbuatan tadilah kan. Kena betulkan, kena tambah dengan dengan satu tindakan untuk berubah lah. Reda aja hanya itu namanya kufur nikmat pula. Itu namanya kufur nikmat pula. Dia dah jadi syirik. Dia jadi syirik. Pasal apa? Pasal membiarkan seolah-olah kita akan jadi Jabariyah. Jabariyah ni apa? Dia kata apa? Kalau Allah nak bagi aku matilah kan, tanpa ada usaha. Sedangkan usaha dan ikhtiar tu Allah bagi juga kat kita. Kan? Dia ada af'alullah, dia ada af'alul ibad. Af'alullah kita tak kacau. Af'alul ibad ni yang kita kena buat. Af'alul ibad ni apa? Ikhtiar tu lah, usaha dan ikhtiar tadi tu. Kan? Usaha dan ikhtiar tu yang namanya af'alul ibad. Sebab tu atas kita akidah kita berpegang akidah tu dalam hati kita. Akidah kita pegang usaha dan ikhtiar kita ni tak akan berkesan pada apa yang Allah telah tentukan pada kita. Dan dan kita kena pegang juga bahawasanya kalau benda tu jadi, semuanya dengan kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Kalau benda tu tak jadi, benda tu dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu pegangan kita dalam namanya usaha dan ikhtiar. Adapun qada dan qadar Allah Ta'ala kita tak kacau. Pasal apa? Itu namanya kerja Allah. Af'alullah. Sebab tu kita kena belajar betul-betul bab akidah ni. Jangan sampai kita satu masa nanti kita akan kata, contohlah kan. Contoh, Ikram dah kaya gila. Orang tanya, Cik Ikram, kenapa macam mana awak boleh kaya? Macam mana awak daripada jurusan agama STAM boleh jadi usahawan yang tersohor sampai ada 10 syarikat level multi level ni kan?
multi level besar gila kan dekat sebuah 9 buah negara kan. Oh macam tu. Memang dah kaya gila nak cerita, kaya gila, berjaya gila ni. Dia kata apa? Tiba-tiba waktu tu jangan sampai kita keluar perkataan ni, saya buat ni semua dengan usaha saya yang sangat keras. Itu namanya syirik. Itu namanya syirik. Pasal apa Ikram Pasal apa? Apa yang berlaku pada kita semua itu dengan kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena lapik dengan apa yang kita cakap dengan izin Allah Ta'ala. Bila kita berjaya buat sesuatu tu, kita kata Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Semuanya dengan izin Allah belaka. Semuanya dengan izin Allah belaka. Tak ada upaya kita nak dapatkan sesuatu tu melainkan dengan limpah dan kurnia Allah Ta'ala. Kan? Sebab tu kita kena faham benda tu. Kita kena faham. Usaha dan ikhtiar tu kena. Jangan sampai kata jangan sampai kita tak ada usaha dan ikhtiar untuk menaikkan diri kita. Jangan sampai tak jadi macam tu. Pasal apa? Kita menidakkan usaha dan ikhtiar kufur. Faham tak? Pegang ni, tulis. Menidakkan usaha dan ikhtiar kufur. Kan? Buat usaha dan ikhtiar, lepas tu dan hanya menyandarkan pada diri kita semata-mata, itu namanya syirik. Seolah-olah kita ni lebih sama hebat ataupun lebih hebat daripada Tuhan. Tak boleh macam tu. Okey, tu nak cerita ni. Saya nak cerita bab apa nama? Bab ni lah. Kan? Okey. Kita tengok seterusnya. Jangan sampai kita kena belajar betul-betul af'alul ibad. Yang inilah ramai orang tergelincir. Inilah yang ramai orang tergelincir dalam akidah. Sebab apa? Dia tak memahamkan berkaitan dengan usaha dan ikhtiar. Dia tak faham dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Dia tak faham dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Itu kaji suku lah. Ada dah nak habis. Ni saya tinggalkan antum untuk antum baca dan terjemah ya. Boleh tak siapa nama ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang ada? Siapa yang ada ni? Nazira, bolehkah saya tak terjemah tu? Ma yustafadu minal hadis tu. Boleh ke Nazira? Boleh. Okey, alhamdulillah. Ajwat boleh Ajwat? Tak ada Ajwat. Okay. Boleh Ustaz. Boleh, alhamdulillah. Okey, mana yang kawan kita yang lain ni perempuan tinggal Nazira seorang je. Okey, tak apa. Kelas kita ada lagi sebulan untuk online. Tolong sambil-sambil kelas tu tunggu kelas saya kan. Hafal lah hadis yang 10 tu. Lepas tu kita akan cubalah habiskan bulan 11 nanti. Kita akan habiskan bulan 11. Saya lupa nak bagi tahu 25 hari bulan nanti kita akan ada seminar tau. Seminar teknik menjawab soalan hadis. Saya ulang lagi sekali, seminar teknik menjawab soalan hadis pada 25 hari bulan. Jap. 25 hari bulan. Hari bulan 9, hari Sabtu pukul 10.30 pagi hingga 12.30. Tulis kat situ, seorang tulis. 25 hari bulan 9, hari Sabtu, 10.30 hingga 12.30. Kan? Kita akan buat. Antum selesa Zoom ke selesa Meet? Google Meet Ustaz. Google Meet Boleh nanti apa-apa nanti nak rakam lah. Nak cuba rakam lah. Ada rezeki kita rakam Okey Tulis 25 hari bulan 9 hari Sabtu pukul 10.30 hingga 12.30. Nanti Ikram tolong ingatkan kawan-kawan sekali kelas ni. Ingatkan saya lah tulis. Besok ada jangan lupa besok kita ada ni ada teknik menjawab soalan. InsyaAllah.
Apa ala kuliah kita cuba buat terbaik lah. Kan? Okey. Soalan lagi. Saya nak tanya lagi. Ada tak siapa-siapa, ada tak siapa, setuju tak kalau kita, apa nama, kalau saya tengok jadual saya, setuju tak kalau kita setiap malam kita buat kelas tambahan untuk habiskan apa nama pembacaan kitab. Tajuk kita banyak lagi ni. Sabrina pun tak ada. Okay, tak apalah. Boleh, setuju tak? Nazira okey tak Nazira? Okey Ustaz. Okey boleh saya cuba nanti saya tengok besok. Kalau besok free, saya akan buat lepas maghrib, lepas isyak lah pukul 9.30 sampai pukul 10 kita cuba habiskan setiap satu jam tu satu tajuk. Tengok keadaan. Tengok kadang-kadang apa nama kita punya kesihatan apa semua tu kan. Kadang-kadang tengoklah kan. Tapi kita kena habiskan tajuk kita supaya apa? Antum bersedia. Antum bersedia untuk apa nama? Untuk belajar. Okey, untuk habis untuk ke tahun depan. Tahun depan antum akan periksa insya-Allah dalam bulan 2 ataupun bulan 3 tahun depan. So antum sikit lagi ni. Sikit sangat lagi ni. Kita sebulan setengah, bulan 11, bulan ni 9, 10, ini bulan 9, bulan 10. Bulan 9 kita online. Bulan 10, bulan 10, bulan 11, 12 tu ada 5 hari kita kelas. Lepas tu kita balik. Kita cuti kan. Lepas tu bulan apa nama bulan masuk bulan 1 lebih kurang tengah bulan kan. Tengah bulan, rasanya tahun depan. Kan tengah bulan lepas tu antum akan ada percubaan. Lepas tu antum akan ada apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antum akan ada apa nama syafawi apa semua dekat situ bulan 1 tu. Lepas tu antum akan ada periksa mungkinlah akan ada peperiksaan percubaan dan lebih kurang lepas tu kita akan menyiapkan diri antum untuk apa nama peperiksaan sebenar. Lebih kurang bulan 2 ataupun bulan 3, awal bulan 3, akhir bulan 2, awal bulan 3. So masa tak sekejap je. Sikit lagi antum akan akan habiskan masa antum ni, antum keluar dengan penuh insya-Allah lah. Tak ada jet jidan, sekurang-kurangnya jet jidan, yang lebih tu mumtaz. Ada yang ana bajet dekat sini insya-Allah bolehlah dapat apa nama dapat mumtaz sofi tu, seorang dua orang tu insya-Allah boleh dapat mumtaz sofi tu insya-Allah. Cuma atas antum lah nak buat ataupun tidak. Kan sebab ana tak tengok lagi apa nama ni yang hadis yang ni kita akan tengok after this macam mana. So ana akan tengok antum punya jawab soalan ni macam mana ya. InsyaAllah. Allahu a'lam. Jadi apa nama ana akan ana akan ingatkan tu je. Kelas kita akan habiskan secepat mungkin. Lepas tu keduanya nanti minta tolong Amir. Ya Ustaz. Amir nanti tolong update balik apa nama hadis, tajuk hadis yang kita dah baca tu tik je macam yang Sabrina buat baru ni. Maknanya dah habis baca hadis tu tik supaya saya boleh apa nama ni, saya boleh ambil faham mana yang dah baca, mana yang belum baca. Lepas ni hadis berapa Ikram? Mana tajuk hadis Sabrina bagi ni tu? Okey. Ar-ridha mura'atu syu'uril ghairi, perasaan orang kita. Satu Buku tes surah Al-Qunah. Hadis ke-17. Hadis ke-17 InsyaAllah nanti saya akan tangkap gambar. Okey, nanti ni tanda balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Okey. 12 ni semua ada 21 22 hadis. Okey, nanti tanda balik tanda balik mana yang dah tengok ni. So kita dah selesai 11 hadis.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Lagi 10. Okey, insyaAllah. Okey. Bagi Ana ngajar ni. Aju. 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 Ajuat. Hui. Bagi Ana ngajar sains. Bagi Ana ajar sains. Sungguh Okay. Okay. Ada. Okay. Sampai situ je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz.